will share to you. Okay. Okay, please listen carefully ya. Okay, ini ialah file. File ni sudah di-upload dalam OneDrive. Sekejap lagi saya akan share. Awak akan ada ni semua. Okay, buka LC-Flow. Kalau benda ni tak ada, ni nama ni Kickers. Kickers ni ada banyak menu. Alright. So, buka LC-Flow. Search LC-Flow kat sini. LC-Flow. Tekan, dia akan keluar automatik ni. Lepas tu ambil PPH ni yang saya dah siap untuk awak. Drag and drop masuk ni. Okay. Bila drag and drop akan keluar project file. Okay. Project file ni ialah begini. Dia akan keluar macam ni dulu. Okay. Lepas tu awak, okay, ni ialah view mesh. Ini view 3. Ini view original. Nampak Ada orang semua? Okay, semua kipas saya buatkan awak semua. Okay. Nak tahu condition yang awak perlu masukkan dalam awak punya report, pergi condition sini, nampak Okey, tekan condition, tengok satu-satu. Analysis apa? Ada flow, ada hover. Sebab apa ada hover? Ada icon, betul tak? Lepas tu ada particle tracking. Particle tracking ni ialah batuk. Okey, droplet batuk kita. Lepas tu ada fan. Okey, masukkan ni. Lepas tu nampak tak berapa cycle kena simulate? 1000 cycle. Okey, satu cycle mengambil kira time step 0.1 second. Jadi 0.1 second darab dengan 1000 cycle, berapa jumlah masa yang disimulate? So 1000 darab dengan 0.1 bersamaan 100 saat. Jadi simulasi awak berdua melibatkan 100 saat. Okey. So ini ialah humidity. Alright. Awak punya simulation ada humidity lah sebab saya baca dalam paper. Okay, flow. Tengok boundary condition. Flow, okay, ni a silent mouth. Tengok semua detail kat sini. Ini ialah normal velocity yang keluar daripada mulut. Ini ialah angin 11.2. Average, saya ada baca kat paper. Nanti ada kat paper, ada kat sini. Digunakan average velocity 11.2. Okay, inflow temperature ni ialah body temperature human lah, 37. Okay. And then itu sahaja. And then pergi kepada ni yang paling penting, particle tracking ni ialah batuk, droplet batuk. Okey, daripada a silent mouth ni, okey, tekan sini. Okey, register, tekan register particle region. Okey, nampak tak kat sini? Ada 3000 jumlah droplet. Maksudnya alio lah, droplet size tu, droplet, number of droplet tu. Okey, jadi ini ialah kita melibatkan satu batuk je. Tak melibatkan banyak batuk. Kita punya fix ialah sekali batuk. Macam tu. Tak perlu banyak-banyak kali batuk. Okey, your experiment sekali je untuk both of you. Sekali batuk menghasilkan 3000 partikel. 3000 droplet alio lah. So tekan register particle. Tekan ni, double click ni, tengok sini. Okey, density of particle ni ialah air biasa, 1000 meter kilogram per meter kubik. Coefficient of restitution ni ialah bila droplet tu langgar dengan mana-mana obstacle, dia akan memantulkan. Kalau 0.1, kalau dia ada nisbah 0 dengan 1. Kalau 1, dia akan pantul 100%. Maksudnya dia attack 3 meter per second, dia akan pantul 3 meter per second. Boleh nampak tak? Kalau coefficient of restitution kita ni 0. Contoh, coefficient of restitution kita 0. Bermaksud bila dia langgar dengan satu objek, dia akan melekat sebab dia tak ada pantulan. Maksudnya 0. Kalau kat sini 0.78, maksud dia langgar, maksudnya 0.78 kalikan dengan berapa velocity dia. Contoh velocity dia 10 meter per second kan. Okey, dia langgar, berapa velocity lepas dia langgar? Jadi 0.78 kali dengan 10 meter per second. Okey, faham tak dia punya coefficient of restitution? Okey, daya pelanggaran punya ni, coefficient, okey. Ini ada dalam paper. Okey, ini velocity yang dia keluar, initial velocity daripada partikel yang paling maksimum saya baca cuffing 25 meter per second. Okey, ni masukkan dalam paper, buat satu table, masukkan boundary condition.
Lepas tu sebelah tu letak remark. Okey, mana dapat? Okey. Alright. Lepas tu so far itu je. Tak ada apa-apa dah. Okey. Doktor, yang info tadi tu kita kena masuk dalam slide juga ke? Yes, masuk dalam slide. Then buat tiga kolom. Kolom pertama body condition punya parameter. Lepas tu yang kolom kedua value, kolom ketiga mana dapat remarks. Okey, daripada check at all. Okey, letak 30. Okey, check at all cakap using this value. Okey, tulislah sikit remark daripada ni. Sebab itu sangat penting. Right, ini ialah awak punya model. Okey. So, untuk meshing, kalau awak nak tengok dalam, senang saja. Ini OT3. Okey, OT3 ni akan control meshing. Ini nama polymesh, polyhedral mesh. Polyhedral mesh ni kita tak boleh control. Kita boleh control daripada OT3. OT3 ni macam Lego. Kita set up OT3, nampak tak ada OT3 parameter? Okey, set up OT3 parameter, meshing akan ikut follow OT3. Jadi kita punya control meshing daripada OT3. Okey, daripada OT3 ni kita nak tengok dalam. Okey, ini kita scroll lah pakai kita punya mouse. Okey. Kita tekan sini, tekan A. Dia akan perpendicular. Macam ni kalau kita nak tengok ni, tekan A, dia akan perpendicular. Tekan A, perpendicular. So kita nak tengok daripada top, A, perpendicular. Okey, kita nak tengok di dalam macam mana dipotong. Okey, tekan ni. Rubber box. Okey, tarik sini. Center. Okey, tekan OK. Okey, kat sini kita boleh nampak macam mana potongannya. Okey. Okey, nampak kipas ni. Okey, dia punya meshing bahagian kipas ni kecil sikit lah. Okey, sebab dia ada flow. Alright, so ini melibatkan, okey. So, ini ialah polyhedral. Okey, biasa saya akan buat macam ni dulu. Pergi polyhedral, tekan ni, rubber box, tarik ke sini. Okey, lepas tu tekan OK. Kita akan nampak macam mana kita punya mesh di dalam. Okey. So benda ni nanti masuk dalam report lah. Daripada cross sectional area dipotong. Okey, lepas tu buat zoom view. Nampak tak dekat sini dia ada buat prism wall, maksudnya dinding. Untuk mengecilkan mesh lagi kat sini. Okey, lepas tu saya rasa bahagian ni. Okey, jadi itu dari segi meshing lah. Ni nampak tak dia buat potongan. Okey, kalau ini ialah daripada polyhedral, tekan saja sini. OT3. Nampak tak dia dah terus potong untuk awak. Okey, nampak biru ni kan, nak hilang biru ni, tekan sini. Okey, ni kira parts lah. Kita nak hidekan parts kita. Okey, jadi ini ialah prayers. Mana prayers? Kita cari kat sini. Mana prayers? Okey, asylum. Okey, dalam sini ada asylum kan? Okey. Tekan sini. Nampak tak? Itu macam ni lah. Okey, ataupun awak boleh buat cantik-cantik lah. Saya percaya awak boleh buat lagi cantik. Okey. So, ini semua ialah domain awak. Okey, ini ialah awak punya ni. Mesh. Okey, awak punya model. Okey, model ni boleh buat ni lah macam-macam. Doktor, untuk gambar tu Soalan ini internet doktor sengkut lah.
Okay. Hello. Hello? Okay, Faizal, Hafiz ada tak kat sini? Ada. Ada. Hello. Hello, dah Okay. terdengar tak? Tadi tersangkut sampai mana ya? Dengar. Tadi Ah, tersangkut sampai mana ya? yang doktor potong separuh tu, lepas tu untuk letak gambar tu dalam report. Oh, okay. So, Ya, lepas tu exit. Okay, lepas tu kita nampak tak kita ada file FPH? Nampak? Okay, FPH ni nama dia field file. Field file ni ialah result. Okay, ni yang paling penting. Kan kita simulate 1000 cycle kan? Okay, every 100 cycle dia akan menghasilkan result. So 100, 200, 300. Jadi satu cycle mengambil masa 0.1 saat, betul tak? So 0.1 saat darab dengan 100 berapa? 10 saat lah. 10 saat. Jadi result ni 10 saat. Ni result 20 saat. Ni result 100 saat. Okey, kita buka result pertama. Ni pergi sini, drag terus masuk sini. Nampak gambar chart ni? Chart ni ialah gambar chart ni, pane ni ialah result. Tekan sini. Tunggu kejap, dia akan keluar. Okey. Nampak tak dia batuk kat bahagian bottom left? Nampak. Okey. So kat sini start dia batuk, nampak tak dia tulis kat sini file apa cycle 100, masa ialah 10 saat. Okey, pertama sekali apa perlu buat nak keluarkan result dia? Okey, kita tengok ni, kita boleh pusing-pusing ni. Tekan bahagian ni. Mana ni? Bahagian ni. Scroll, tekan untuk pusing-pusingkan dia. Okey. Alright. Okey, nak tengok apa perpendicular, tekan A. So dia keluar macam mana? Pusingkan, nampak sini. Okey, nak zoom, tekan ni, tekan bahagian mouse kanan, tekan dia. Dia akan di zoom. Okey, untuk pin, untuk gerakkan dia macam ni, pin view, untuk pin movement, tekan scroll dengan kanan serentak. Okey, so kita tengok daripada dekat, ini tak cantik kan? Nampak wireframe. Tekan surface, double click surface, bagi bahagian meshing, bagi bahagian pin. Kita nak colorkan badan dia. Front, back. Okay, boleh water sekali. Lepas tu tekan scroll je. Scrollkan dia. Okay, nampak tak ni? Okay, kalau rasa tak cantik, buang water. Macam ni, kita boleh tengok. Okay, nampak tak ini warna merah ni? Kita boleh hide kan. Ni ialah plain view. Tekan plane, hide kan, scrollkan sahaja. Nampak tak ni? Okey, kalau awak buat picture, ambil daripada sini. Okey, the first. Okey, macam ni. Okey, ni boleh try adjust. Okey, macam ni. Okey. Alright. Okey. Kita try macam ni. Okey, contoh. Kita sengitkan sikit, kita boleh nampak. Okey. Ini dia bersih macam ni ya. Kita boleh tukar dia punya plane view ni gelap sikit lah. Okey, ini putih, ini gelap, ini kuning, ni biru. Okey. So macam ni. Okey, nak tengok cycle by cycle. Okey, double klik ni. Okey, ini ialah cycle, hashtag ni dekat brotherly 100 cycle. Kalau kita nak tengok dekat 300 cycle, pergi sini double klik. Nanti tengok dia akan berubah. Okey, nampak tak virus tu bergerak? Okey. So, sekarang ni kita tengok at 100 macam mana? 10 saat. Okey. 20 saat. 30 saat. Okey, benda ni sebenarnya kita boleh simulate. Kita boleh buat animasi sangat cantik. Bagaimana?
Pergi sini, ni masukkan dalam laporan video awak, memang super lah. Okey, pergi kat sini, kamera. Okey, first set up dulu 100. Set up dulu kosong, initial. Kita nak buat animasi ni, kita nak ambil animasi video. Kita letakkan kosong. Boleh faham Tekan kamera. Okey, ambil WMV, tekan WMV ialah video. Yang ni semua foto. Okey, letak WMV. Tekan start. Tekan ni balik, maksudnya kita start ambil gambar, start ambil video. Tekan ni. Tekan automatic selection, maksudnya dia akan select sendiri. 1, 2, 3. Kalau tak tekan ni, dia akan macam ni, still dekat sini. Tekan ni. Tekan ni. Okey. Kita tengok macam mana virus tu. Okey, pada masa 10 saat, 20 saat, 30 saat, macam mana virus tu merebak. Okey, 40 saat, 50 saat. Okey, 60, nampak dia ada kat atas tu, time. Okey. Inilah kat masjid. Okey. So, cukup, complete. Nak tengok file tu di mana, tengok sini. Okey, Ctrl C, pergilah cari file tu. Okey, saya nak cari file tu, nak tengok video saya. Ini. Tapi dia laju sangat lah. Okey. Sekejap Okey, so sebenarnya macam inilah proses virus tu. Okey, sekejap saya rasa. Okey, dia punya kamera dia kita boleh set up lah berapa resolution. Biasa kita akan ambil 300. Okey, and then ni lah. Okey, tadi ambil video lah. Okey, masukkan video tu dah dalam slide awak. Memang ni lah. Okey, ini ialah virus. Okey, nampak tak dia punya virus? Takkanlah kita nak ambil colour pink kan? Okey, kita jadikan dia colour merah sikit. Okey, tekan particle. Okey, ini ialah monocolor, satu color je. Contoh saya nak virus warna merah. Okey, tekan ni, scroll down. Ataupun kalau tak nak scroll down, tekan play ni. Nampak tak dia warna merah? Okey, ini petak-petak kan? Betul tak virus ni petak-petak? Patutnya dia bulat. Okey, tekan ni. Buang point. Point ni ialah petak. Tekan point ni, buang point ni. Okey, scalekan dia. Kalau tak, dia akan besar. Okey, satu. Scroll down. Nampak tak? Okay, ni nampak tak munasabah jadi 0.5. Okey. Nampak macam ni okey sikit lah. Okey, ataupun 0.3. Macam ni. Ataupun macam ni buat video. Okey. So, ini ialah virus lah tersebarnya. Okey. Daripada sini, awak ambil lah foto. Contoh macam ni kan. Tapi tak nampak orang kan. Awak boleh adjust bahagian surface ni. Mungkin boleh pergi plane. Okey, plane ni kita nak tengok. Okey, contoh surface ni kita hide. Kita tak nak tengok surface. Okey, ini ialah tadi hilang kan, betul tak? Okey, sekarang ni kita buka balik surface, dia akan keluar. Ni surface. Okey, sekarang ni kita nak tengok plane. Okey, tutup surface. Okey, ni ialah plane kita. Plane kita daripada level mana? Okey, kita nak ambil perpendicular tu dia ada Z axis. Okey, sebagai contoh ambil kat tengah-tengah. Pergi bahagian kontur, kita nak plot apa? Contoh kita nak plot velocity. Pergi velocity, scroll down je. Ini velocity lah. Kita tak nampak sangat. Biasa kita pergi, kalau nak tengok temperature. Okey, nampak tak? Ni maksudnya apa ni? Faizan. Dia sejuk. Sejuk. Area tu sejuk. Ni ada aircon kan? Betul tak? Sampai aircon. Saya letaklah aircon 20 darjah Celsius. Okey, fix Kalau kipas tak ada efek ke total? Ada, tapi kipas tu slow. 1 meter kubik per second. Okey, kipas ada efek. Nak tengok kipas, tengok sini.
Okey, vektor ni vektor plot, tekan vektor. Biasa main ni lah contour dengan vektor. Vektor, tekan vektor, tekan display. Okey. Ini boleh hide lah, benda ni boleh hide, tekan ni je. Okey. Kalau nak hide partikel ni, tekan particle hide ni, boleh hide. Okey, ini dari segi velocity vector. Contoh kita nak tengok dia uniform. Center, kita boleh adjust dia punya scale dia. Contohlah. Okey, lagi banyak boleh nampak lagi pekat. Okey, ni contohlah macam mana flow udara tu dalam ni. Okey, tekan ni. Ataupun kita boleh pergi constant length. Nampak lah lagi serabut, tapi kita nak pastikan nampak. Boleh adjust kat sini. Nampak tak? Okey, ini pergerakan udara pergi animation. Okey. Lepas tu stop animation. Okey, ini kalau ni kita tengok sini. Okey, kita kecilkan lagi lah. Thickness boleh, macam-macam boleh buat. Okey, untuk mencantikkan dia, kita boleh tengok macam mana pergerakan udara pada level sini. Okey. Nampak tak? Ni baru level ni. Kita tak tahu level bawah. Macam mana nak pergi level bawah? Stop ni. Pergi koordinat. Okey, ini ialah Z axis. Perpendicular to Z axis, tarik bawah. Plane tu akan gerak lain. Nampak? Okey, tekan sini kita tengok bawah animation. Macam ni. Bawah macam ni, slow sikit. Kalau atas, tarik sikit atas. Tengok sini, tengah-tengah. Pergi sini. Macam ni pula dia punya flow dia. Kalau atas bumbung macam mana? Okey. So ini dekat kipas, betul tak? Perasan tak kita ada kipas? Faizal, ni Faizal punya. Kan kita ada kipas 1 2 3 4 5 6. Betul. Inilah pergerakan udara di sekeliling kipas. Macam itulah. Pergerakan udara ni kita kena masuk dalam slide. Ini pergerakan udara ni bagi saya salah satu supporting data, sebab benda ni paling penting lah, sebab saya dalam report pun saya letak kat sini. Sebab pergerakan udara mempengaruhi partikel, betul tak? Partikel tu ikut udara. Okey, ini ialah flow lah. Okey. Lagi satu kalau nak tengok streamline, contoh kan. Streamer lah, maksudnya daripada mulut orang tu pergi mana? Flow. Pergi tekan sini, create. Pergi tekan streamline. Okey, daripada sini dia akan keluar streamline punya option. Pergi bahagian eclipse. Okey, pergi bahagian eclipse dan pergi bahagian starting surface. Okey, kita nak start daripada mana starting surface ni? Kita nak start daripada reference plane kita, daripada mulut silent mark, betul tak? Sekejap starting surface. Okey, betul. Daripada silent mark. So carilah mana silent mark sini, betul tak? Okey. Lepas tu pergi starting point, pergi eclipse, antik ni. Okey, nampak tak? Silent mark daripada mana? Daripada sini. Kan? Maksudnya dia punya aliran udara daripada sini, pergi sini, pergi sini. Kenapa? Aircon tube. Ada aircon tube kat bawah sini. Saya letak aircon keluar dekat bawah. Aircon tube kat sini, angin tiup kat sini, so dia pergi kat sini. Okey, ni tak cukup banyak kan? Okey, pergilah bahagian display, tekan display, tambahkan 300 mungkin 3000. Lepas tu scroll.
Nampak tak macam ni? Okay, mungkin tambah lagi 5,000. Dia akan, itu maksimum lah, paling banyak 5,000. Okay. Okay, so macam ni kita boleh tengok ni lah. Okay, ini ialah animation tube. Kalau kita pergi particle, tekan ni. Dia slow sikit. Sekejap. Kita boleh pilih arrow. Mana? Moving arrow. Set animation. Dia boleh macam ni lah. Kita boleh nampak macam mana pergerakan angin daripada mulut orang ni lah. Kalau macam tu biasa kita ambil ni point. Dia keluar sikit lah kat sini, tapi kena besarkan sikit lah. Ok, apa yang saya cadangkan biasa kita akan ambil ni lah, cube. Cube ok juga. Ok, cube ataupun ni, biasa ambil ni moving arrow. Macam ni, mengikut kesesuaian lah supaya orang nampak. Ok, ini dari segi macam mana, ok, macam mana nak ambil gambar. Contoh kita dah ambil cantik kan. Ok, biasa awak akan buat screenshot kan. Screenshot tak jelas sangat, dia tak, resolution tak tinggi. Ok, ni gambar view yang cantik. Contoh, ok, saya nak view macam ni lah. Ok, pergi kamera. Ok, mana format? JPEG kan. Pergi JPEG, setkan resolution 300 dpi. Pergi kat mana kita nak save. Contoh kita nak save kat desktop. Apa nama, confirm. Ok, tekan sahaja ni. Dah siap. Ok, masa kita pergi desktop kita tengok, oh ada lah ni. Kita buka ni. Ok, boleh nampak tak jelas? Ok, sebenarnya awak punya result bukan tu sahaja. Saya tambah lagi cantik. Ini ialah view. Nanti view tu buat ok, buat satu table. Ok, 10 saat macam mana daripada kadar atas virus tu menembak. 20 saat macam mana, 30 saat macam mana. Saya bagi sampel dekat sini. Ok, lihat sampel ni. Ok, pergi tengok ni, saya punya research yang saya buat sendiri. Ok, ni manuskrip saya. Ok. Ok, ni paper. Ini saya pakai masjid dekat Perak. Ok, macam ni lah saya buat. Dan ni sebenarnya boleh colourkan tau. Daripada tadi tu saya colourkan. Pilihlah colour ni untuk nampak, untuk differentiate. Boleh follow je. Ok. Lepas tu dia punya ni sama je. Follow je. Exactly the same. Yang ini nanti saya akan bagi mesh sensitivity result, don't worry. Ok, yang paling saya nak tunjuk ialah ni. Ok, nanti tolong buat benda ni sangat penting lah. Nanti tengok pada masa 10 saat berapa orang kena jangkit. Kira lah, saya rasa sampai 100 saat. Lepas tu buat macam ni, number of infected player dengan masa lah. Ok, graf tu mana nak dapat tu? Graf tu mana nak dapat? Graf ni pakai Origin Pro. Origin Pro. Saya pakai Origin. Nanti saya free ke apa? Crack lah. Origin. Excel tak ni kan? Excel boleh, pakai Excel je. Sebab Excel saya biasa pakai Origin Pro. Okay, nanti buat ni benda ni kira je. Tengok contoh kan, macam mana, okay, macam mana saya dapat 14. Okay, macam mana saya dapat 14. Okay, contoh macam ni. Okay, start daripada kosong. Okay, ni top view kan. Okay, tengok sikit lah. Okay, ni streamline height kan. Okay, macam mana saya dapat 14. Okay,
Start pada kosong. Okey, virus tak ada kan? Okey, pada masa 100 cycle, tekan 100 cycle. Okey, tak nampak virus. Tekan ni, particle tick. Okey. Okey. Dia tak keluar lagi, kosong saat. Okey, tekan ni, kita akan nampak virus keluar daripada mulut dia. Okey. Sekarang ni virus tu ada tak kena kat mana-mana? Kena kat 2 orang, 1, 2. Okey, letaklah 2. Lepas tu tekan ni, ambil masa sikit lah, tak banyak pun, 10 je kan. Okey, tengoklah sini. Tak kena mana-mana kan. Kenalah 1, 2. Macam tu. Okey, lepas tu seterusnya kena semua. Sampai 100 saat, sini lah. Ini just agak je lah. Okey. Oh, yang ni kena manually lah doktor? Manually. Itu ambil masa 10 lah, tapi ada yang saya dah kirakan untuk awak. Okey, nanti buat yang ni sekali ya. Okey, macam apa ni? Okey, macam Faizal, yang ini pun boleh ubah apa? Lokasi kan. Okey, buat center, top left, bla 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 bla. Ada 5 case kan. Untuk Hafiz ada no distance, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Saya buat 5 case sampai awak 4 meter. Okey, lepas tu ambil gambar 20, 40, jangan ambil 10, 20, 30, ambil yang ni je, gap 10, 20, 40, 60, 80, 100. Okey, ini masjid ni saya buat lah. Ini boleh view, dia punya color boleh tukar. Boleh cantikkan lagi. Okey, macam mana nak buat? Simple sahaja. Tekan ni, pergi plane view. Okey, pergi plane, kita nak colorkan plane. Contoh kita nak buat karpet kan. Okey, colorkan karpet, pergi plane. Pergi bahagian mesh. Kita nak colorkan. Sorry, kita nak bahagian mana tadi? Okey. Pergi bahagian Okey, pergi bahagian mesh, plane. Okey, ni kita nak tengok mesh lah yang ada kat sana tadi. Mana tadi? Okey, tadi mesh. Okey, tak apa. Biasa pergi surface. Okey, saya nak colorkan contoh orang ni. Kita boleh colorkan lah. Orang ni kita boleh colorkan. Contoh saya nak hidekan apa tu? Dekat bahagian atas. Okey, pergi surface, pergi region. Okey, kat sini. Antik ni kita pilih. Okey. Maksudnya dia color kat bahagian mana kita nak. Contoh dia color kat sini je. Mana mannequin kita? Yang ni. Okey, kita nak mannequin 3. Dia color lah 3. Macam tu. Okey. So kita pilih lah. Contoh saya nak color semua kan. Okey, mana? Okey, so saya tak nak color bahagian, ada spesifik saya tak nak color. So kena search lah. Okey, ni semua. Okey, outer search. Okey, tak ada. Kena ni lah, bila awak tekan ni, nak tengok result, scroll je. Okey. So daripada sini, ini awak punya ni. Boleh cantikkan lah macam saya punya. Lepas tu virus. Tekan particle, color merah. Lepas tu tick particle. Okey, nampak virus. Okey. Ni boleh try and error lah. Sebab awak punya kerja dah senang dah. Hanya godek-godek sikit je cari result. Okey. Okey, itu dari segi tu. Sebenarnya saya dah kirakan untuk awak macam ni. Contoh kan,
Tadi batuk dekat mana? Dekat bawah kan? Betul tak? Bottom left. Okay. Bottom left. Saya ada set 5 prayer yang berdekatan. Contoh prayer pertama sebelah ni. Okay, prayer. Okay. Kita ada berapa prayer? Okay, ini yang penyalahan yang batuk, betul tak? Okay, yang ini prayer pertama, ni prayer kedua, prayer ketiga, keempat, kelima. Boleh kena pasti, maksudnya saya akan set 5 prayer berdekatan dengan asylum. Okay. Macam mana saya set? Basically macam ni. Ini ialah acid flow awak. Okay, saya pergi sini tadi. Macam mana saya set kan? Okay, tekan balik PPH. Okay, tekan balik sini, tekan parts. Okay, kat sini. Okay, pergi tekan register region. Kita nak register. Okay, no. Okay, ini saya register. Okay, ni asylum body. Double klik asylum body. Okay, tengok ni asylum body. Kat mana asylum body? Dekat sini, betul tak? Okay, P1 prayer 1 yang berdekatan kat mana? Kat sini. Okay, P2 kat sini. Ni sama dengan Hafiz, sama je. Ini P3, P4, P5. Okay, kenapa saya labelkan semua prayer yang berdekatan? Sebab saya nak investigate berapa partikel tu yang melekat. Okay, ni P1, P2, P3, P4, P5. Nak tahu tekan ni kat mana lokasi dia. Okay, daripada situ, okay, pergi kepada MOS. Ini nama dia L-file. Okay, tekan L-file ni, notepad lah. Okay, cari. Okay, dia akan simulate cycle pertama, cycle kedua. Ctrl F, tak perlu buang masa. Search sahaja cycle ID. Saya kira daripada 100 cycle. Tak ada, dia kena bawah. Okay, ni cycle ID, betul tak? Okay, pergi bahagian sini, cari sikit particle surface region counter. Okay, saya setkan kat bahagian ground tu, maksudnya bawah. Maksudnya bahagian bawah kapet tu saya setkan sebagai ground. Okay, berapa partikel yang attack kat ground tu? Okay, kira bahagian ni 857 partikel yang sentuh ground pada masa 1 saat. Okay, pada asylum body ni, pada bahagian body lah, bahagian orang tu, pada masa ni dia attack orang tu 623 partikel. Okay, so apa perlu buat? Pergi ke Excel, simple je. Pergi Excel, masukkan ni. Okay, buat satu ni. Okay, buat copy ni, masuk sini Excel. Okay, tak perlu. Sorry, pergi kat bahagian sini, region, contoh region. Okay, ground, asylum body. P1 tahu kan P1? Prayer 1. Prayer tu, maksudnya dia kena prayer 1 dan prayer 2. Kan kita set prayer sampai prayer 5, betul tak? Maksudnya prayer 1 dengan 2 dia dah terkena, dia akan kira. Yang tak terkena dia tak kira. Okay, so kita kira kat region mana? Ground berapa? 857. Okay, asylum body kena 6224. Ini kita ada partikel ada 3000, betul tak? Tapi tak logik lah, ada 6000 sebab dia kena, dia jatuh balik. Dia kena jatuh balik. So kita kira di position. Okay, ini 13754. Okay, biasa dalam data kita tak ambil
dia punya value nilai ni, kita akan buat particle deposition percentage. Okay, so senang je. Equal summation all. Okay, ni equal summation semua ni. Ya, apa di sini? Okay. Equal summation sini tarik tutup. Okay, ada 7,200 kan? Okay, apa perlu buat? Pergi sini. Sini divide dengan ni. Okay. Okay. Ni kita nak hold, kita letak ni. Gambar duit. Tarik. Okay. So kat sini dalam bentuk percentage. So tukarlah percentage. Nanti buat dalam report, ini ialah y axis, ini ialah x axis. Boleh faham tak? Okay, x axis. Okay. Kita akan ada macam ni. Nampak tak saya punya report yang ni? Okay, nampak ni? Silent berapa kena, tapi ni sebenarnya dah lama. Sepatutnya kena tak di position percentage. Ini saya kira berapa ribu. Okay. Contoh yang ni kan. Okay, silent ni player 1 buat macam ni. Okay, berapa di position percentage dia? Okay. Ini kita set lah dalam masa 1000 cycle. Ni saya buat kipas buka dengan kipas tutup. Lepas tu ini case apa? Ini untuk case awak, case contoh no social distancing. Lepas tu compare dengan social distancing 1 meter. Social distancing 2 meter, 3 meter. Macam awak different location kan? Buat variable. Lepas tu kita nak value ni je, plot the graph. Okay, ini dari masa 100 second, 100 cycle bermaksud 10 saat lah. Okay. Awak boleh buat the final result lah. Contoh saya nak 100 cycle. Okay. Nampak dia dah kena semualah. Pergi sini tengok berapa dia dah attack ground, dia dah ada ni. Dia kira berapa partikel. Wall tu maksud saya register semua tepi. Wall pun saya register. Silent body ni prayer 1, prayer 2 semua ada value. Dengan ceiling. Okay. Lepas tu tolong buat macam ni, saya tambah sikit particle histogram. Okay, dalam particle histogram ni saya ada baca paper, partikel daripada kosong ni diameter particle diameter. Nampak tak? Diameter lower ke upper. Okay, saya pecahkan kepada 10 kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih kepada 10 lah cycle. 10 kelas. Okey, maksudnya daripada kosong meter kepada 0.0012 meter. Nampak tak nilai ni? Ini ialah meter. Maksudnya saya dah tukar kepada micrometer sebenarnya. Ingat tak kita punya airborne daripada kosong average 10 micrometer. Average airborne particle 10 micrometer. So saya dah kirakan kat sini daripada kosong, kita punya diameter, size diameter kita daripada kosong tak ada sampai ke 100 micrometer. Nampak tak ini? Nampak tak value ni? Ini ialah 100 micrometer. Kalau awak convert 0.0001 meter bersamaan 100 micrometer. Okey, ini ialah diagram. Ambil nilai minus ni. Okey, dalam masa partikel ni ada berapa partikel yang kena ground. Okey, macam mana? Tengok sini. Nampak tak saya buat macam ni? Particle size daripada 0 ke 66 micrometer. Ni nanometer. Okey, awak buat 0 hingga ke 66 micrometer. Okey, berapa tadi? Contoh yang kat sini. Nampak tak sini? Okey, senang cerita awak ambil result yang terakhir lah, 1000 cycle. Ya.
kita nak result yang terakhir tu tak, bukan masa-masa. Okey, masa tu dalam gambar. Okey. So buat macam ni, okey, masukkan nilai 1335. Tapi saya tak nak nilai yang macam ni lah yang saya buat ni. Saya nak dalam bentuk percentage. Divide with total. Mana total dia dah kira sebenarnya. Nampak tak total ni? Okey, total ni ni bahagikan ni dalam bentuk percentage lah. So y-axis awak particle deposition. So awak ada apa tahu? Okey. Bahagian ground dikira, bahagian wall ada, bahagian assailant body, maksudnya dalam body, dalam yang apa, yang batuk tu pun ada. Okey, prayer 1. Okey, ini partikel yang melekat kat dia, size partikel yang melekat kat dia. Prayer 2, prayer 3, prayer 4 and prayer 5. Dengan ceiling lah. Okey, setiap ni dia ada detail dia. Okey, contoh macam ni. Okey, nampak tak? Y-axis saya asingkan. So awak punya result banyak. Particle trap at assailant. Okey, berapa dia punya size dia, berapa deposition dia. Okey, particle trap at prayer 1. Buat macam ni. Okey. Prayer 2, prayer 3. So awak punya result sangat banyak lah basically. Boleh nampak tak? So ini nampak tak dari segi vektor tadi tu yang awak kata perlu masuk tak? Ini ni nampak tak vektor? Yang bar bawah tu kan? Yang mana? Ni? Yang magnitude tu, tu boleh dapat? Boleh. Daripada acid flow lah. Ini acid flow. Okey, ini partikel. Okey. Ini partikel punya, nampak tak bila saya tutup kipas macam ni dia, virus dia. Kalau buka kipas, nampak sangatlah beza. Okey. So ini daripada segi vektor udara. Ini daripada kat tengah-tengah lah, plane kat tengah-tengah. Awak boleh buat macam ni. Nampak tak pergerakan udara? Dekat bahagian mimbar depan macam ni. Okey. So macam mana nak dapat? Pergi tadilah. Okey, contoh kan awak pergi sini. Okey, particle. Contoh awak nak buka particle. Okey, this is my particle. Klik particle, pergi display. Okey, velocity magnitude. Nampak tak? Dia akan keluar ni kan, nampak tak bar ni? Kalau nak ubah bar, tekan ni. Nampak ada gambar tangan. Okey, pergi sini. Tarik sini. Okey, ni maksudnya kita ubah. Kalau tak nak ubah, tekan ni balik. Okey, kita nak ubah ni. Ini ialah reference lah, tekan ni balik, ubah. Okey. So ni partikel. Lepas tu ambil lah gambar. Ada apa-apa soalan tak? Okey, ini dari segi apa tu? Faizal. Yang menariknya kalau kita tengok dari segi apa tu? Ini lokasi lah, Faizal lokasi je. Hafiz kita tengok. Nampak tak saya dah buatkan ni? No physical distance, contoh. Sama je Hafiz, tekan ni. Cari. Control F. Cycle 1000, kita fokus 1000 je tau. Maksudnya 1000 cycle bersamaan 100 saat. Okey, tekan down lah direction, cari kat bawah. Okey. Saya registerkan yang berdekatan dengan ni particle surface. Okey, region ground. Dia kena berapa? Wall berapa? Assailant body berapa? Prayer 3, prayer 4, prayer 5 dengan 6 dengan ceiling. Okey, ini dari segi berapa dia kira lah. Dia tak kira berapa size. Maksudnya dia kira contoh size apa pun dia tetap kira. Dia counter. Tapi yang ini dia kira size. Contoh dekat ground. Okey, daripada 0 ke 1 power of 5 ada berapa? Okey, ni dekat prayer yang ketiga. Maksudnya dekat prayer ketiga partikel ni yang ada. Size ni yang ada, yang lain tak ada. Okey, boleh faham tak? Macam tu je. Sekarang ni awak fokus 1000 cycle. Okey, contoh ni. Okey, bagi RPH
masuk sini. Okey, tekan ni, tengok macam mana virus merebak kalau tak ada social distance. Okey, ni nampak tak? Ni awak punya masjid. Ini Hafiz punya masjid. Tak ada penjarakan sosial, betul tak? Okey, dekat 100 saat macam ni. Okey. Tapi kalau yang ada penjarakan sosial, contoh kita pergi yang 4 meter jaraknya. Ni doktor letak kedudukan assailant dekat mana? Kat center je. Center. Nampak tak? Ini bila ada penjarakan sosial. Nampak kat sini kita tengok pergi surface, colorkan dia. Pergi mesh, paint, everything. Ni. Jarak dia 4 meter antara ni. Okey, ni virus dia. Macam ni lah virus dia, tak merebak sangat lah berbanding dengan tak ada penjarakan sosial. Okey, ini ada penjarakan sosial yang banyak. Kalau yang ni 2 meter macam mana akhir dia, kesudahan. 2 meter penjarakan sosial. Ada efek tau. Sebenarnya bagus penjarakan sosial tu. Nampak tak ini? Ini 2 meter penjarakan sosial. Nampak dia rapat-rapat. Okey, kedudukan assailant kat mana? Dekat sini lah center. Kalau nak confirm kat mana kan? Okey, tekan sini. Pergi PPH. Pergi project file. Okey, tekan ni. Okey, dia akan tunjuk meshing dulu. Okey, macam ni kan? Okey, tekan ni. Part. Okey, nampak? Macam mana nak tahu kedudukan assailant? Pergi register region. Jangan tekan ni tau. Yes, tekan no. Nanti kena buat balik. Okey, pergi assailant map. Double click. Double click, lepas tu cari. Dekat center. Tengok center kat mana? Agak-agak dekat sini kot. Saya letak tadi. Okey, bukan kat situ. Dekat sini. Nampak tak dia ada color lain sikit? Ni. Okey, ni. Kat sini dia punya assailant mark dia. Okey, nak tahu, kita tengok sini. Ini semua Okey, ni ada mulut doktor? Saya letak mulut je. Senang cerita, tak perlu nak apa. Tak ada mulut. Okey. Tekan wireframe, ini view kita. Okey, nak tahu kat mana, tekan wireframe dulu. Okey. Double click assailant mount, cari kat mana. Akan nampak punya. Oh my. Okey. Sekejap saya punya mouse rosak. Kat sini kot. Nampak tak ni? Warna dia. Kelabu. Okey. Kelabu. Dia kalau select color kelabu, tak select tak ada color. Contoh saya select assailant body kat mana? Ni. Nak tahu kat mana? Tengah assailant body. So kita tahu kat mana lokasi penyebaran tu. Okey. So semua dah siap dah ni. Okey, saya rasa dah lengkap lah. Cuma awak kena siapkan report writing je dengan result. Okey. Ada apa-apa tak soalan? Nanti saya bagi ni result ni. 1 meter, 2 meter, 3 meter, no physical distancing. Nanti masukkan boundary condition Boundary condition tu tambah sikit daripada table awak yang dalam condition tu. Cari condition tu, tengok berapa saya letak flow dia, berapa aircon dia punya flow dia. Okey. Okey, nanti saya share. Okey, saya pergi kepada Nur Rashman. Nur Rashman, are you there? Nur Rashman, ada tak kat sini? Okey, Nur Rashman. Untuk Nur Rashman, saya pakai ANSYS. Saya tak pakai SC Flow. Kejap Untuk Nur Rashman yang kat sini.
Nur Rashman, ada tak kat sini Nur Rashman? Okay, so far macam mana progress Hafiz dengan Faizal? Okay, Rashman ada. Rashman boleh unmute tak? Okay. Dengar tak suara saya ni? Okay, dengar. Okay, Nur Rashman, awak punya projek saya dah buat dah. Tapi saya buat projek lain. Tapi lebih kurang sama sahaja. Ni namanya micro channel heatsink. Okay. Sebab saya punya ni, saya tengah running masih lagi, lepas saya dah set up ni, dekat bahagian tepi. Sekejap saya connect dengan internet jap. Okay, pada masa yang sama, Nur Rashman, awak buka ANSYS. Okay, ni ANSYS Workbench ya. Awak punya version 2021 kan, latest? Macam sama. R1 kot, saya punya R1. Okay. R1 tapi 2021. Awak punya lagi latest yang terbaru lah. Okay, ini micro channel heatsink. Okay, ini ialah ANSYS lah. Kenapa saya tak buat kenapa saya tak galakkan pakai ANSYS Flow? Macam Hafiz dengan Faizal, awak bukan optimization. Bukan punya proses optimization. Proses optimization memang wajib pakai ni, ANSYS Workbench. Okay, nampak tak macam ni, Nur Rashman? Tak dengar lah suara awak dengan jelas. Nampak. Okay. First, saya akan pakai Fluent. Okay, pergi kat sini Fluent. Awak akan pakai Fluent kan? Drag. Pakai sini. Okay, masukkan geometri awak. Sebagai contoh, saya masukkan geometri. Import geometri. Micro channel heatsink. Okay, saya masukkan geometri. Bila masuk, dia kata klik yes. Okay. Daripada sini, okay, buka edit with space claim. Edit with space claim. Pergi kat sini, edit with space claim. Kenapa kena edit ya? Okay, yang ni, okay, kenapa? Okay, saya akan tunjukkan kenapa. Sebab kita nak set sebagai parameter output. Maksudnya kita nak set dia sebagai parametric input. Okay, ini ialah space claim. Senang saja pakai space claim. Okay, ini sebelum tu saya terangkan, ini projek saya micro channel heatsink. Kalau awak tahu semua, kalau dalam komputer PC kita panas, betul tak? Jadi dia perlukan aliran haba untuk ambil semua carry out semua heat lah. Okey, ni mana heatsink, maksudnya pembuang haba. So saya punya proses, haba yang masuk kat sini, okey, ini ialah bawah lah. Ini panas ni. Air masuk dekat kiri, air masuk kat kiri, pergi kat kanan. Ni ialah air lah, yang bawah ni ialah silikon. Okey. Daripada sini, contohlah saya nak ubah. Saya rasa saya punya dimension ni perlu ubah. Okey. Saya akan contoh saya nak lebarkan dia. Okey, pergi sini, pull dia. Tekan sini. Tarik dia. Nampak tak ni? Ini untuk edit lah kan. Tarik. Bila awak tarik, awak akan perasan ada P, perkataan P. Ada tak? P ni maksudnya parameter. Parameter ni boleh ubah yang kita boleh adjust. Sebab awak nak adjust apa tadi? Nak adjust apa? Nak adjust dia punya panjang, dia punya. Yes, panjang kan? Tarik je contoh kan. Okey, contoh ni. Saya baru teringat, saya ingatkan nak buat model SolidWorks ni saya buat macam-macam jenis. Rupanya kat sini pun dah boleh dah Okey, contoh saya nak tarik panjang ni. Okey, tekan sini. Okey, dia akan buat arrow. Okey, tarik sini. Boleh? Saya nak panjangkan dia. Okey. So, contoh saya dah, okey, daripada sini
Okey, saya nak ubah dia punya ni. Dia punya width dia. Ini awak boleh tengok dekat YouTube. Banyak tau ajar pasal space claim, don't worry. Okey. Ubah panjang tadi kan. Okey, tekan bahagian pool. Tekan ni. Saya nak ubah kedua-dua sekali. Control. Okey. Daripada mana ruler ni saya nak start? Contoh ruler ni saya nak start daripada nampak tak? Contoh saya punya reference line saya nak start daripada sinilah. Okey, nampak tak ni? Nampak dia menyala tu. Okey. So, panjang dia 10 mm. Nampak tak dia mula daripada sini? Tekan P. Tekan P. Tekan P add as parameter. Dia akan keluar kat sini group. Okey, group tu maksudnya? Group ni nama parameter. Tukar nama sebagai panjang sebagai contoh. Panjang. Oh, kita namakan dia. Okey. Sebab okey. So awak nampak tak saya ada WW, WC, HC dengan ni panjang kan? Benda ni semua saya pun boleh ubah. Saya nak ubah-ubah dia. Okey, contoh kalau panjang ni saya tak suka. Saya nak 5 mm. Tekan 5, tekan klik, dia akan tukar. Okey, boleh? Nampak? Okey, so kat situ okey, awak nak ubah panjang beberapa tempat nak ubah. Okey. Lepas tu close dia. Okey, save dulu, lepas tu close, tekan ni tutup. Okey, lepas tu setup lah awak punya mesh, everything, setup semua dah siap kan? Okey, sekejap saya. Lepas tu pergi kepada ni yang paling penting. Okey, first awak kena ada baseline, kena buat simulate dulu model yang asas. Pada masa yang sama kena set awak punya parameter. Parameter tu ialah pemboleh ubah yang awak akan ubah-ubah. Contoh awak ada limit kan? Contoh panjang tu daripada 5 ke 10. Mesti awak ada limit upper bound and lower bound. Okey, contoh daripada sini nampak sekejap Okey, fluent ni kan contoh di sini. Okey, contoh ni saya tariklah sini. Mesh saya tarik di sini. Okey, benda ni semua dah siap lah. Contoh, awak dah siap simulate. Okey, lepas tu sekejap pergi sini. Awak dah contoh dah siap simulate semua ada right kan? Okey, pergi bahagian design exploration ni. Nampak tak design exploration? Nampak. Tekan response surface optimization, tarik sini. Tarik bawah dia akan jadi macam saya punya ni. Ni. Okey, ini untuk keluarkan result kita je. Untuk optimize. Okey, daripada sini kita akan tekan design of experiment. Dia akan keluar ni. Okey, nampak tak yang kita ubah tadi tu? WC, WW. Nampak. Okey, kalau saya nak ubah saya tekan klik. Kalau tak nak ubah saya fixkan. Okey, ini pun boleh ubah. Enablekan dia. WW. Okey, masukkan berapa saya nak ubah lower bound, upper bound. Contoh saya nak punya parameter saya ada limit 0.0016 sampai 0.0032. Dia akan bermain kat sini je. Okey, jadi maksudnya doktor kan, antara range tu dia akan bagi tahu mana yang paling optimize ya doktor? Yes, dia akan bagi tahu yang mana paling terbaik. Okey, tekan WW, masukkan value ni. Okey, tekan WC, masukkan value ni. Tekan apa-apa yang awak nak ubah. Okay, contoh saya nak ubah velocity ke, saya rasa velocity saya. Kalau selagi awak tak tekan ni, dia tak ada bound. Okay, lepas awak dah ada masuk dia punya lower bound, upper bound, limit lah. Lepas tu tekan design of experiment ni dia ada method. Okay, tekan ni. Biasa kita akan ambil central composite design. Ambil face centered, ambil enhance. Okey, daripada situ tekan preview. Ni nampak kosong kan? Tak ada apa-apa kan? Tekan preview. Table kosong. Okey, dia akan buat untuk awak. Nampak tak preview ni? Ini WW dia generate sendiri. Sampailah limit yang awak set up tadi. Okey, ni WC dia akan generate sendiri. Okey. So ini lepas daripada sini tekan update, dia akan kira lah. Dia akan buat simulation untuk awak.
Okey. Daripada situ, sekejap saya nak tunjuk final result lah. Final result saya punya. Dia macam kalau awak rajin baca tentang face-centered simulation, composite CCD, Central Composite Design of Experiment, value kita tu dia akan aturkan berapa nilai kita nak letak. Okey, daripada sini okey. Kalau contoh simulation saya dah siap, nampak dia akan keluar macam ni. Nampak tak? Dia dah bagi pumping power. Maksudnya pumping power tu dia akan kira, ni saya punya result. Saya nak, apa yang saya nak achieve. Okey. Saya nak kira pumping power dengan thermal resistance. Contoh, nak salurkan air, kita nak pastikan kita punya pump kurang energi, betul tak? Pumping power kurang lah. Ya, betul. Pada masa yang sama kita nak bawa haba tu banyak, so increase thermal resistance. Macam tu. Okey, itu kita punya matlamat, betul tak? Kita punya optimization. Kurangkan tenaga power pump, increasekan thermal resistance. Maksudnya banyak haba boleh bawa. So daripada sini dia dah siap. Tekan response surface, double click, pergi bahagian ni response chart, dia akan keluar. Okey, ini pumping power versus WW. Okey, tukar. Saya nak 3D, tekan 3D. Dia keluar macam ni. Okey, yang 3D-nya best. Dia ada 3 axis. Okey, axis pertama ni ialah pumping power. Axis X ialah WW, axis Y ialah WC. Nampak tak? Dia simulate terus. Perubahan WC serentak, WW serentak terhadap pumping power. Okey, contoh saya nak ubah X axis kepada thermal. Macam ni. Ini dia punya respon dia. Okey. Kalau macam 3D punya graf ni macam mana nak bacanya, doktor? Kita pilih satu plane dulu macam ni. Biasa kita akan buat macam ni. Cantik lah. Okey, and then right click, save image lah. Ataupun kalau tak nak 3D, buat 2D je. Macam ni. Ni 2D lah. Lepas tu 2D main kat sini je. Okey, apa x-axis kita? WC. Ini ialah thermal resistance. Boleh? Okey, ini dari segi respon. Ini local sensitivity. Maksudnya parameter yang kita ubah tu sensitif tak terhadap pumping power. Tengok, pumping power ni dia sensitif lebih kepada WC, width of channel. Dia tak sensitif terhadap WW, wall. Jadi nanti kita tahu, ini tak sensitif, so kita boleh omit lah. Okey, untuk thermal resistance dia sensitif lebih kepada WC, belum boleh ubah. Yang ni tak, dia sensitif sikit. Okey. Kenapa dia ada kat atas, kenapa dia ada kat bawah? Okey, maksudnya bila dia berada kat bawah, dia punya nilai dikecilkan sikit, dia sensitif. Kalau dia kat atas, bila kita besarkan dia sensitif. Ini maksudnya value je lah. Okey, ini local sensitivity. Biasa kita akan main ni lah, ni dengan ni. Yang paling terpenting ialah optimization. Okey, tekan candidate point, dia akan bagi tahu candidate mana yang terbaik. So daripada result saya, optimization kita kena set tau objektif. Pumping power kita nak minimize. Yang ni saya nak tanya tadi tu. Okey. Thermal resistance kita nak maximize. Okey. Okey. Lepas itu, simulatekan, update, dia akan keluar candidate point. Okey. Dia akan bagi 3 the best candidate point. So daripada sini dia akan bagi tahu, okey, candidate point yang ini, nilai yang ini menghasilkan kita punya pumping power 0.07 dengan thermal resistance 0.09 berbanding dengan yang lain. Okey, kenapa dia pilih candidate pertama? Sebabnya dia punya dia dah verified tau dengan kita punya simulation. Okey, Nur Rashman macam ni. Sekarang ni optimization guna RSM. Okey, RSM ni response surface method. Dia hanya predict sahaja. Okey, contoh kita ada berapa value. Okey, daripada value tu dia akan simulate 5 value. RSM ni daripada 5 value ni dia akan isikan. Dia akan cuba sambung dengan point. Okey.
Okey, untuk nampak banyak lah, untuk nampak logik. Okey, daripada RSM ni, contoh value macam ni, okey, RSM akan cuba sambung daripada the real simulation. Okey, lepas daripada RSM sambung, RSM ni guna matematik statistik method lah. Okey, dia guna CCD method tu, dia akan sambung. Okey, daripada RSM ni, daripada dia predict sendiri tu, dia tak buat simulation pun, dia predict je. Okey, dia jumpa 3 point ni. Okey, daripada 3 point ni dia akan validate dengan eksperimen, dia akan validate dengan simulation, dia akan run simulation balik. Yang 3 point ni. Okey, nampak tak kita ada candidate point verified, candidate 2 verified, candidate 3 verified. Ini ialah simulation data. Ini daripada predicted RSM. Oh, okey. Jadi yang mana close to the verified dia akan dipilih. Nampak tak yang ini lebih dekat dengan simulation. So dia ambil candidate pertama. Jadi nak ambil value mana Nur Rashman? Yang ni ke yang ni? Yang predicted by RSM ke yang by simulated? By simulated lah kan kita nak ambil. By simulated lah sebab yang ni dah verified. So dia akan bagi, so Nur Rashman tak perlu pening kepala. Buat simulation ni dia akan bagi tahu result ni berapa nilai ni. So ini ialah candidate point, dia akan tunjuk graf. Okey, ni kat sini trade off. Ini masukkan dalam graf. Ini ialah sampel, masukkan sensitivity sekali. Nampak tak? Okey, pada masa yang sama dia bagi star. Berapa star? 2 star. Lebih baik daripada yang ni. Tadi doktor cakap tu yang nombor percentage belakang sekali tu macam percentage error dia kan? Yes, relative error. Relative error dia, okey. Alright. Nampak tak yang ini, maksudnya dia akan pilih yang terbaik lah. Yang ini besar error dia. Dia akan cuba cari yang error yang kecil. So nanti Nur Rashman dah ada lah. Maksudnya kita tak pakai try and error tau Nur Rashman. Kita guna method CCD, Central Composite Design of Experiment. Nampak ni? Okey, nampak kita pilih CCD. Nanti Nur Rashman study CCD, dia ada macam table. Contoh macam ni yang saya tunjuk simple je lah. Sebab saya punya PhD berkaitan dengan Nur Rashman juga. PIN. Okey. Macam ni simple je saya tunjuk CCD method. Okey, dia ada exist. Okey. First, okey, ini ialah kita punya lower bound. Ingat tak kita punya lower bound ni ialah upper bound yang kita punya nilai tadi tu. Kita punya range dimension kita tu. Range dimension kita. Okey, ini ialah untuk W. Ini untuk WC. Lower bound. Ini untuk upper bound. Betul tak? So kat sini dia akan buat satu point. Dia akan masuk point. Daripada sini dia akan tabulate point. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak dia buat semua ni kan? Sebab tu dah dia keluarkan sini Nur Rashman semua ni. Nilai-nilai ni. Tapi dia macam dia tak ada macam apa? Dia tak ada nilai jarak-jarak yang tertentu lah. Dia ikut dia je kan. Ya, sebenarnya dia ada method. Sebenarnya benda ni dah investigate, dia ada different. Kita panggil sebagai standard deviation. Untuk untuk CCD, okey, sebenarnya kalau nak further, Nur Rashman boleh pakai, okey, CCD dia punya optimization berbeza tau, dia punya nilai. Saya dah pakai box benchkin. Dia punya tabulate lain dah. Okey, sekarang ni, okey, daripada sini dia akan hasilkan berapa design of experiment. Ini dinamakan satu point ni sebagai design of experiment, DOE. Okey. Daripada DOE ni, nampak tak dia keluar ni semua ni. WW semua nilai ni, WC. Ni namanya design of experiment, DOE pertama, kedua, ketiga. Okey, daripada sini dia akan simulate lah pumping power. Daripada pumping power ni, RSM akan masuk. RSM akan predict. Okey, contoh dia predict simulation buat macam ni. Okey, RSM akan cuba sambungkan sini. And then RSM dapat tahu, okey kat sini the best candidate. So dia akan simulate balik this candidate untuk make sure this is correct. Okey, boleh faham tak?
daripada predictnya graf yang cun tu, yang tu dia masuk dalam simulation lah, macam tu. Ni RSM. Ini Okay. CCD. Okay, so apa yang saya boleh advise, saya dah tunjukkan ada overall view. Nur Rashman senang sahaja. Sekejap lagi saya share video ni. Nur Rashman search dekat YouTube how to edit using space claim untuk edit geometry tu. Nak masukkan apa? Parameter, nak register parameter, betul tak? Betul. Okey, lepas tu itu ialah input parameter. Bagaimana kita nak set sebagai output parameter, Nur Rashman? Kita pergi kat sini, Nur Rashman. Salah. Saya dah confuse lah AC Flow dengan AC. Masa PhD. Apa dia? Tak, tadi macam mana doktor cakap, yang ni tadi tu input parameter. Okey. Kita edit by space claim tu kita namakan sebagai input yang kita nak ubah-ubah variable, betul tak? Okey, tapi bukan output kita just output kita pumping power dengan thermal resistance, betul tak? Contoh yang tadi tu. Okey, macam mana nak set pumping power dengan thermal resistance tu? Pergi bahagian result. Okey, tekan result. Ini paling penting tau. Kita daripada result tu dia akan ukur. Dia akan measure. Okey. Pergi kepada expression. Nampak tak pumping power? Okey, contohlah. Okey, saya nak tekan. Okey, contoh ni saya buat baru. Pumping power. Akan keluar ni. First, pergi kepada function. Contoh. Okey, saya nak kira apa, Nur Rashman? Nur Rashman nak kira apa itu? Apa yang output nak kira? Value, parameter tu. Untuk yang mana? Untuk doktor punya ni? Untuk Nur Rashman punya lah, yang nozzle tu. Apa tu? Ejector ni. Ejector tu. Kalau boleh yang saya nak cari yang optimize-nya dia punya output dengan dia punya inlet suction dia tu. Okey, output nak keluarkan apa? Output maximize, inlet suction pun maximize juga. Okey, maximize tu apa? Pressure ke, temperature ke? Kalau boleh yang suction tu, kalau boleh dia punya volume lah. Volume flow rate ke? Volume flow rate macam tu. Okey. Pergi kepada ni CFD post, cari kepada volume flow rate lah. Okey, ataupun mass flow rate lah. Dia tekan mass flow rate, dia akan keluar ni. Okey, ini ialah sorry. Okey, biasa kita akan ambil average. Pergi kepada sheet ni. Okey, kita akan kira average, dia akan keluar ni. Okey, average apa? Variable, cari variable volume flow rate. Nanti kena set up lah dekat kita punya preprocessor tu. Contoh. Dekat ada kot tu. Ada. Okey, contoh saya nak tengok velocity. Okey, masukkan velocity, average velocity at ni location. Contoh, pergi location dekat outlet. Oh, okey. Tekan apply, dia akan kira, nampak nilai ni. Okey, lepas tu dia akan keluar kat sini, nampak PP. Tekan ini, right click, tekan set as the output parameter. Okey. Set as parameter tu untuk jadikan apa tu? Okey, kenapa saya set kat sini? Okey, bila kita dah set as output parameter, dia akan keluar arrow ni. Ini ialah arrow output parameter, ni ialah arrow input parameter. Nampak tak dia recycle? Okey, dia ada fikir lah situ kan. Kalau okey, tadi dalam space claim kalau kita tak set sebagai parameter input, dia tak ada arrow ni, dia hilang. Bila kita set sahaja arrow parameter input, dia akan tiba-tiba keluar ni. Okey, lepas tu dia tak keluar ni lagi tau. Macam mana nak bagi dia keluar ni? Pergi result tadi, set sebagai output parameter, dia akan keluar terus. Bila keluar ni, masuk sebagai ni, response survey ni, drag kat sini, dia akan terus link. Bila link tu, set up lah everything. Lepas tu update je. Okey, baik. So Nur Rashman boleh pergi kepada ni, masukkan import geometry, how to edit using space claim. Lepas tu set as sebagai input parameter.
saya percaya ada berapa banyak, mesti ada 2-3 nak ubah. Panjang ke, diameter ke kan? Dia ada 3 benda lah situ. Okey, ada 3 benda, contoh diameter bla bla bla, angle ke apa. Lubang nozzle, panjang pendek pipe dengan panjang pendek dia punya apa ni? Lepas tu masukkan ni, dia akan keluar arrow, buat meshing macam biasa, setup. Okey, masukkan body condition, air input semua. Lepas tu result tadi buat macam saya tadi tu. Average, volume flow rate. Okey, tadi kan kita tak keluar volume flow rate kan? Okey. Sebab kita tak setup dekat bahagian setup ni. Okey, bahagian setup ni, Nur Rashman, pergi bahagian ni. Ini parameter yang tersembunyi, dia tak keluar. Biasanya kita kena set sendiri manually. Contoh kita nak NASA number ke apa-apa, dia akan keluar kat sini. Okey, benda ni awak setup sendirilah. Benda ni biasa banyak kat YouTube, don't worry. Sekarang ni saya masih dekat stage ni lah, stage setup. Tapi dekat bahagian run calculation saya tu, dia masih lagi tengah running. Saya rasa awak punya mesh banyak sangat ni, besar kot. Sebab saya follow internet tu kata number iteration 1000, saya letaklah 1000 number of iteration dia. Okey, awak steady state je kan? Okey, pergi kepada run calculation, tekan data file quantity. Sebagai contoh, pergi initialization, saya initialize from inlet, initialize, dia akan keluar run calculation. Okay, tekan data file quantity ni, nampak tak ni? Okey, yang ni awak kena select. Rashman, nampak tak? Yo. Nampak. Kat sini awak kena select sendiri manually apa parameter. Kalau tak select, dia tak akan keluar lah. Dia akan keluar yang standard version punya, yang biasa-biasa je. Boleh faham Nur Rashman? Boleh, sekejap saya hantar screenshot je. Okey, lepas tu close fluent. Ini saya punya ni lah. Okey, lepas tu WhatsApp tu je lah. Apa dia, Rashman? Saya hantar screenshot saya punya condition tengah loading tu dekat WhatsApp. Okey, nak habis dah ni. Lagi dah 80% dah baru. Okey, nampak tak? Awak punya boleh je. Lepas tu buat macam sama. Design of experiment, pilih face centered, CCD, enhance. Lepas tu masukkan lower limit, upper limit, apa yang nak ubah tadi kan, enable kan dia. And then update kan dia. Lepas update, pergi optimization, set kita punya target apa, minimum ke maksimum. Nanti update lagi, akan keluar 3 candidate point. Okey, pilih yang yang telah di select. Jadi memang takat situ je lah saya punya CFD punya yes. Main CFD saya punya cuma takat sini sajalah ya doktor kan? Yes, sampai situ habis. Okey, baik. Okey. Lepas tu awak saya rasa kalau awak follow benda ni dah complete dah. Macam dah complete dah semua simulation awak, cuma write report je. Sebab data semua dia dah tolong kirakan untuk awak. Betul. Okey, ada apa-apa soalan tak Nur Rashman ke Faizal, Hafiz? Untuk Faizal, Hafiz simulation dah completed tau, nanti cuma masukkan report saja. Okey? Okey, informasi ni tak ada lagi lah. Okey, saya rasa itu sahaja. Ada apa-apa, tak ada apa-apa persoalan? Kalau ada apa-apa, WhatsApp je saya. Alright. Okey, I end my session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti doktor share video ya doktor Okey, boleh, no problem. Okay, terima kasih. Sama-sama.